warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syuhaida. Hari ini saya akan berkongsikan berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran saya di dalam kelas. Saya memilih kaedah penerangan bagi menerangkan rancangan pengajaran harian saya bagi melaksanakan tugasan mikro 1 ini. Tajuk pengajaran saya pada hari ini ialah berkaitan dengan puisi moden, iaitu seorang kaki tua di tamadun. Pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan berfokus. Fokus utama yang saya gariskan di sini adalah untuk mengenal pasti tema, manakala fokus sampingannya adalah mengenal pasti persoalan. Saya akan teruskan dengan bahagian set induksi. Di sini saya akan menerangkan set induksi yang saya gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini. Apa itu set induksi? Set induksi adalah suatu perkara yang dirancang secara sengaja untuk tujuan tertentu. Dalam pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini, saya telah menggariskan beberapa komponen untuk bahagian set induksi, iaitu di mana set induksi yang saya gunakan ini mestilah dapat menarik perhatian para pelajar. Dengan adanya set induksi yang dapat menarik perhatian para pelajar, sekaligus ia dapat menarik minat para pelajar untuk mengetahui apa pembelajaran yang hendak disampaikan oleh guru pada hari tersebut. Dan seterusnya, set induksi yang saya gunakan ini juga menggalakkan dan mewujudkan motivasi. Apabila para pelajar dapat tahu apa yang mereka hendak pelajari pada hari tersebut, sudah pasti mereka lebih bermotivasi dan lebih bersedia untuk menghadapi PDPC tersebut. Dalam bahagian set induksi ini juga, saya telah berlakunya berkaitan kognitif, di mana di sini saya telah menghubungkan pengetahuan sedia ada para pelajar dengan pengetahuan baharu. Dengan itu, pengalaman pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Dalam proses pengajaran ini, medium yang set induksi yang digunakan adalah tayangan video. Tayangan video tersebut adalah berkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. Saya mengambil masa selama 3 minit dalam bahagian set induksi ini. Seperti yang sedia maklum, tayangan video ini merupakan salah satu cara untuk membantu guru menyampaikan pembelajaran kepada para pelajar. Ini adalah video yang saya gunakan sebagai set induksi untuk dipaparkan kepada para pelajar. Supriyadi dan Saimin membentangkan spanduk di area sawah miliknya yang terdampak oleh pengembangan proyek tol Mantingan Kertosono. Dengan membentangkan spanduk protes, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya serta orasi singkat, termasuk pesan kepada Presiden Indonesia. Aksi tersebut mereka lakukan meski hanya berdua, tanpa peduli pihak pelaksana tol ikut menyaksikan. Sebab lahan mereka seluas 400 meter sebagian sudah diratakan dengan urukan tanah galian dan tidak ada komunikasi apapun terkait ganti rugi. Yang ada di sini belum selesai pembayarannya, belum selesai dibayar, tapi sudah dibangun oleh tol. Dan saya semasa tayangan, ianya perlulah dijalankan tanpa sebarang gangguan ataupun perlakuan, kecuali jika perlu sahaja. Mereka lakukan berdua di atas Kita lahan sebagai mereka seorang yang guru berdekatan dengan hendaklah flyover. bersama-sama Sebab dari berbagai pihak, menonton mulai dari ataupun tingkat turut desa, serta bersama tak para satu pun pelajar yang turun menonton tangan atas dan masalah menunjuk tersebut. minat terhadap Bapak apa yang Perdana hendak Menteri disampaikan dalam Republik tayangan video tersebut. Setelah habis tayangan video ini, guru perlu memberi peluang kepada para pelajar untuk bertanya, di samping kita sebagai guru ni mengemukakan soalan ringkas kepada keseluruhan para pelajar. Antara soalan-soalan yang diajukan selepas tayangan video tersebut adalah seperti berikut. Dalam langkah seterusnya, iaitu langkah pertama, di sini saya menggunakan masa
masa selama 8 minit. Sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran ini, guru menerangkan maksud tema secara umum kepada setiap para pelajar. Kemudian, para pelajar dikehendaki untuk berada dalam kumpulan mengikut cabutan undi yang telah disediakan oleh guru. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli. Kemudian guru akan menerangkan aktiviti yang akan dilakukan, iaitu aktiviti teka tema. Selesai pengagihan kumpulan, para pelajar dikehendaki untuk berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan tema daripada sajak tersebut, rentetan daripada tayangan video tersebut ataupun teks sajak yang telah diberikan. Kemudian guru mengedarkan helaian kertas yang mengandungi peta aktif di mana hasil perbincangan tema daripada kumpulan, setiap ahli kumpulan tu perlu dinyatakan di dalam peta item tersebut. Ini merupakan contoh peta item yang yang diedarkan kepada setiap para pelajar, dan ini merupakan jangkaan jawapan yang dihasilkan oleh setiap kumpulan. Kemudian selesai perbincangan antara ahli kumpulan, para pelajar dikehendaki untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada guru di hadapan kelas. Di sini guru menayangkan slide PowerPoint yang mengandungi rangkap sajak dan maksud bagi setiap rangkap tersebut secara lebih terperinci. Guru menerangkan kepada pelajar. Paparan slide tersebut bertujuan untuk menjadi rujukan kepada para pelajar. Di sini juga berlakunya pentaksiran secara bertulis di mana mereka menulis hasil perbincangan mereka pada peta item. Okey, sekali kemudian aktiviti yang dijalankan di dalam teka tema ini dilakukan secara berkumpulan. Kelebihannya, para pelajar dapat berbincang sesama mereka, mengeluarkan idea yang berlainan, dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian, guru meminta para pelajar untuk memberi perhatian terhadap paparan slide yang akan dipaparkan oleh guru. Okey, di dalam paparan slide itu mengandungi rangkap-rangkap setiap sajak, maksud setiap sajak. Di sini guru akan menerangkan setiap maksud dan rangkap sajak itu secara terlebih terperinci. Ini adalah paparan slide yang akan ditayangkan oleh guru, maksud sajak tersebut dan rangkap-rangkap sajak tersebut. Okey, paparan slide ini bertujuan untuk menjadi rujukan kepada para pelajar. Okey, ini adalah tema keseluruhan daripada sajak tersebut, iaitu tema sajak ini ialah pembangunan yang melenyapkan tradisi. Perubahan dialami oleh masyarakat di mana kemajuan dan pembaharuan semakin diraih. Ini adalah merupakan jangkaan jawapan yang akan dihasilkan oleh para pelajar. Kemudian semua pelajar kemudian setiap pelajar dikehendaki untuk membanding dan menilai hasil jawapan mereka dengan jawapan tema yang disediakan oleh guru. Dalam angka ini juga dapat dilihat berlakunya pembelajaran secara kooperatif di mana para pelajar berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan sebuah tema daripada sajak tersebut. Secara tidak langsung, wujudnya kemahiran berfikir kreatif di mana para pelajar menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan pengetahuan baru. Okey, di sini aktiviti teka tema ini melibatkan aktiviti secara berkumpulan, di mana kelebihan aktiviti secara berkumpulan ni setiap ahli dapat mengeluarkan pandangan ataupun idea yang berbeza. Kemudian mereka merumuskan daripada idea-idea yang berbeza itu untuk menghasilkan sebuah idea yang menjadi penyelesaian kepada aktiviti tersebut. Kemudian saya teruskan dengan langkah kedua. Dalam langkah ini saya menggunakan teknik 1 step 4 street bagi menggalakkan pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan pembelajaran abad ke-21.
Guru akan menerangkan terlebih dahulu aktiviti yang akan dilakukan, iaitu aktiviti one stay for stray. Teknik ini merupakan strategi PDVC secara kooperatif yang menggalakkan para pelajar terlibat secara aktif. Okey, teknik aktiviti one stay for stray ini juga merupakan konsep pembinaan yang menekankan kepada 4C, iaitu komunikasi, kreatif, kritis dan collaboration, di mana aktiviti ini melibatkan kepada 4C itu. Guru akan mengedarkan kepada setiap kumpulan kertas sebak. Kemudian guru memberikan setiap kumpulan satu keping sampul surat, yang di mana sampul surat itu mengandungi rangkap setiap sajak. Kemudian ahli kumpulan diminta untuk mengeluarkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam setiap rangkap sajak tersebut. Selesai perbincangan, seorang pelajar akan stay di meja pembentangan, manakala 4 orang pelajar akan stay ataupun berkeliaran pergi ke kumpulan lain untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berlainan. Di sini kita dapat lihat guru bertindak sebagai pemudah cara. Melalui aktiviti pembentangan ini juga, para pelajar dapat mencungkil bakat mereka dalam menyampaikan maklumat yang mereka perolehi. Selesai sahaja aktiviti one stay for stray itu, para pelajar dikehendaki oleh guru untuk membanding serta menilaikan jawapan hasil daripada perbincangan mereka dengan paparan guru. Guru akan memaparkan slide PowerPoint berkaitan dengan persoalan yang terdapat dalam rangkap setiap sajak yang mereka perolehi. Kemudian mereka dikehendaki untuk mencatat persoalan-persoalan ini dalam buku nota mereka. Ini adalah contoh persoalan-persoalan yang terdapat dalam rangkap tersebut. Guru akan tayangkan ini kepada mereka untuk jadi. Okey. Langkah seterusnya iaitu langkah ketiga, di mana saya menggunakan teknik main peranan. Teknik main peranan ini merupakan pengubahsuaian daripada permainan Whisper Challenge. Okey, di sini guru akan menerangkan kepada para pelajar tentang aktiviti yang akan dilakukan, iaitu aktiviti main peranan. Setiap pelajar masih mengekalkan kedudukan kumpulan yang sama. Kemudian guru akan meminta para pelajar untuk baris hanya satu hala atau arah sahaja. Kemudian guru akan mengedarkan satu sampul yang berisi kad situasi, di mana kad situasi tersebut mengandungi persoalan ataupun peristiwa untuk menyatakan persoalan tersebut. Ini adalah contoh kad dan sampul yang mengandungi persoalan serta peristiwa tersebut. Kemudian guru akan mengedarkan sampul surat tersebut kepada ahli yang pertama, di mana ahli yang utama ini merupakan berperanan sebagai penggerak utama untuk melakukan situasi persoalan tersebut. Kemudian pelajar seterusnya akan melakonkan situasi tersebut secara spontan kepada rakan-rakannya lain, sehingga lakonan ini diteruskan sehingga kepada pelajar yang terakhir sekali, di mana pelajar yang giliran terakhir ini sekali akan menyatakan apakah peristiwa tersebut dan apakah persoalan daripada peristiwa tersebut. Okey, di sini juga kita dapat lihat berlakunya elemen kurikulum, elemen merentas kurikulum, di mana ada wujudnya nilai murni, iaitu nilai keberanian, kerjasama dan keyakinan. Satu kumpulan tu kita dapat lihat kerjasama mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut serta keyakinan mereka dalam melakonkan situasi tersebut. Kemudian kita juga dapat lihat wujudnya kemahiran berfikir kreatif, di mana mereka menghubung-kaitkan serta menjana idea yang baru untuk melakukan kreativiti yang tersendiri, di mana setiap orang ni berbeza-beza sendiri untuk melakonkan apa situasi tersebut, memudahkan ahlinya untuk menyatakan persoalan tersebut. Okay. Ini adalah contoh-contoh permainannya. Okey, yang terakhir sekali ialah bahagian penutup, di mana di sini guru akan merumuskan keseluruhan pembelajaran pada hari tersebut.
Di sini juga guru akan meminta para pelajar, beberapa orang wakil pelajar untuk merumuskan pembelajaran mereka pada hari tersebut supaya untuk melihat tahap kefahaman dan keberkesanan penyampaian PDPC guru pada sewaktu proses pengajaran tersebut, sama ada ia berhasil ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Kemudian guru juga hendaklah memberi pujian ataupun kata-kata hikmah kepada para pelajar supaya mereka lebih bersemangat untuk mempelajari sesuatu topik pada hari akan datang, supaya ia juga menaikkan motivasi diri mereka supaya tidak berasa rendah diri sekiranya mereka melakukan kesilapan dan memperbaiki kesilapan yang berulang-ulang itu. Itu saja.